Okay guys, jadi welcome back to bukan welcome back. Jadi selamat datang sebab hari ini merupakan hari yang pertama kita buat podcast. So tajuk podcast kita hari ini kita kenali lebih dalam lagi pasal live streaming ataupun streamer, content creator dan sebagainya. So jadi hari ini anda bersama saya Abi Nexa dan juga Quivo sebagai host anda di Tajam Pusaka Production Team. So kau. Okay, kita pula ada Ana Harimau dan juga Glirian sebagai tetamu undangan kita pada episod yang pertama musim yang pertama. Ya, selamat datang. Jadi Ana Harimau, apa kabar? Ya. Buat masa sekarang baiklah. Baik. Okay, bagus. Glirian pula? Baik je buat masa sekarang ni. Okey lah. Dan juga jangan lupa kepada sahabat host saya iaitu Klinsman ataupun Quivo. Halo. Apa khabar Man? Bagus. Ada baik bagus saja. Bagus. Okay. So relax je kerja dia senang dapat duit senang nak buat duit Tak apa. So jadi seperti yang korang tahu, hari ini merupakan hari pertama kami buat podcast dan bersama tim-tim kami lah. Jadi Sebelum kita bermula, mari kita dapat introduksi daripada dua guest kita hari ni. Mari kita bermula dengan Ana Harimau. First of all Ana Harimau, sila perkenalkan diri anda. Okay, hello guys. Saya dah lama tak masuk YouTube, jadi saya agak kekok sikit Okay, mula-mula nama sebenar saya Louis T. Okay, nama gaming ataupun nama panggilan dekat YouTube orang selalu panggil Anak Harimau lah. Saya start career YouTube dah lama. Lihat apa? Anak Harimau. Kenapa awak pilih Anak Harimau? Kenapa tak anak buaya, anak unta ke? Kita pilih nickname ni kita berdasarkan apa yang kita suka, ada maksudnya, kan? Ya, betul. So, okay, soalan ni ceritakan sikit Soalan ni sangat famous Thank you Abang Nexa. Okay, selalunya saya akan bagi tahu jawapan dia sebab masa mula-mula YouTube nama saya LT Louis T. LT stand for Louis, LT stand for T lah kan. Jadi satu hari tu saya nampak seorang YouTuber, kalau korang kenal NGMY, Nerd Gaming Malaysia. Ada seorang ni nama dia Panda Merah. Kemudian ada yang nama Semut Hitam. Jadi saya terfikirlah kenapa saya tak buat macam mereka punya, sebab mereka punya unik tau, nama tu unik. Jadi lepas tu saya fikir, saya nak cari nama yang melambangkan Malaysia. Jadi bila saya fikir-fikir, sebab mak saya, bapa dengan mak saya, dia orang suka tengok badminton. Jadi badminton ni selalunya sama kan? Selalunya badminton ni banyak atlet-atlet dia orang pakai baju yang ada harimau tu kan? Cap harimau ke apa. Jadi saya terfikirlah, why not kita ambil harimau tu sebagai simbolik YouTube channel saya. Yeah. Alright. Okay. Kan harimau je pelik kan? Ya, betul. Jadi saya fikir tiba-tiba saya terfikir, tak tahu macam mana datang ilham anak tu. Bila saya gabung sekejap, anak harimau, macam ngam je. Jadi hasil lah anak harimau. Yes, bagus. So kalau macam tu, saya tengah pakai baju burung hornbill menandakan laman Sarawak. So kalau saya pakai anak The Rufus, boleh tak? Rufus tu stand for hornbill juga, tapi dalam bahasa France. I see. Boleh je. Perancis. Orang cakap benda ni subjektif, orang cakap. Kita boleh pilih. Asalkan dia positif lah, tak negatif. Bagus pemikiran anak muda sekarang kreatif. So kita beralih kepada Glirian pula. Bagi intro sikit, Okey, nama benar saya Alphonsus Dedenyua. Dan saya berasal dari Bintulu, Sarawak. Okey.
atau lebih dikenali sebagai Glirian. Ya. Glirian. Alright. Ya. Alright. Tapi kan sepanjang masa kita berkawan kan, kenapa nama kamu Glirian Amos Boleh, buat boleh. duit, makan je kerja. Oh, kenapa nama saya Glirian? Saya dapat nama Glirian tu daripada satu website itu, gaming name generator ke. Saya dapat nama tu daripada website tu. Bagus. Nampak kawan saya tengah main-main dengan sesuatu yang magical. Man, kamu kenal kan apa benda ni Iya. Apa kepada Okay, dah kita just gurau je. Okay, kita teruskan dengan segmen pertama kita iaitu podcast. So, okay, Anda Harimau, memandangkan awak dah dikira lama juga dalam dunia streaming ni. Setakat ni, apakah perasaan anda sebagai seorang streamer ataupun YouTuber? Minum dulu. Okay. Sorry. Awus. Nak tidur sebenarnya. Kita rekod dah lama. Cuma baru sekarang dapat rekod. Okay. Technical problem. Ya, technical problem. Kalau bagi saya untuk negara, saya rasa sekarang ni Malaysia, saya boleh cakapkan streaming tu adalah satu kerjaya lah sekarang ni. Sebab dulu kalau orang cakap streaming tu, alah streaming ke, dapat duit ke, macam tu. Tapi sekarang ni Yes. kita dapat lihat streamer tu adalah dia adalah boleh dijadikan suatu kerjaya untuk anak-anak muda di masa yang akan datang lah. Sebab kalau zaman sekarang ni, kalau saya boleh cakap, kita di zaman tengah membina kerjaya streaming. Yes. Kalau nanti zaman lebih memang lebih senang minta maaf. Sama bang. Sama. Wow. Thank you. Wow. Okay, lebih senang nak kata lah benda tu berlaku di era moden kita sekarang. Ya. Sebab kalau dulu masa saya mula-mula streaming, masa tu zaman Blackshot. Semua sini zaman Blackshot kan? Ya. Masa tu streaming tu, kita boleh cakap streamer dekat Malaysia agak sikit lah. Tak banyak orang berani nak taruhkan apa diorang cakap, duit mereka. Sebab kalau nak jadi streamer, bajet tu kena pandai-pandai lah. Ada orang diorang lebih bagi bajet dekat high streaming punya PC. Ada yang medium, ada yang low lah. Kalau macam saya kira diri saya low lah. Tak apa, sama kita, geng potato. Potato for life. Kita semua, tapi paling potato saya lah. Nak buka apa pun tak dapat. Potato Jadi team. bagi saya sekarang, bangga. Sekarang bangga. Okay. Bagus pendapat daripada Anda Harimau. Jadi kita tanya pula pendapat daripada host kita sendiri, iaitu Quivo. Untuk live streaming sekarang lah, bagi saya sebenarnya kan macam sama juga macam Luis cakapkan, orang sekarang mereka tanya macam, adakah kamu dapat mendapat duit daripada streaming semua tu. Sebenarnya kan dedikasi kamu. Kalau kamu betul-betul mau lakukannya, buat saya. Jangan takut. Jangan sebab memang betul kita tidak akan dapat apa-apa dari permulaannya, tapi kalau kamu percaya, kamu berusaha, lama-lama ada sesuatu yang besar untuk diri kamu sendiri lah, bagi saya. Ya, itu macam kamu tengoklah, kebanyakan orang-orang yang dulu cakap pasal streaming tidak akan menjadi sesuatu yang akan membawa masa depan kan. Tapi kalau kamu tengok sekarang, streaming ni bukan dari kita yang muda saja.
Dia dari budak-budak kecil pun mereka mula streaming, sampai orang yang sudah dewasa juga mereka ada streaming semua macam tu. Kalau kita streaming ni dia dah tak kira umur. Ada pakcik tua gamer yang player Cisco tu dia streamer juga pro player. So senang guys. Kalau korang nak berjaya dalam sesuatu yang kamu orang lakukan, sila usaha dan jangan mudah berputus asa. Okey, pada pendapat saya juga streaming ni bukan satu benda yang mudah, tapi kalau korang ada niat dan ada usaha nak teruskan, cuba untuk hiburkan, cari mana yang menarik untuk buat audience tertarik macam viewers dia macam. Senang cerita, kita ambil contoh sebagai Solos. Dia famous, dia terkenal sebab karakteristik dia ataupun lebih dikenali sebagai lebih diketahui perangainya yang suka menghibur. Lucu-lucunya, lawak-lawaknya. So begitu pula dengan streamers yang lain. Setiap streamers dia ada mempunyai karakteristiknya sendiri yang kita tak tahu. So kalau korang nak jadi streamer, teruskan dan cari mana karakteristik anda semua. Jangan mengalah. Okay, kita teruskan dengan Glirian . Hello. Yes. Hello. Okay. Apakah pendapatan anda pasal live streaming? Yes. Apakah pendapat saya tentang live streaming? Ya. Oh, jap. Sebentar. So, for your information guys, Glirian ni juga merupakan salah satu streamer. Tapi beliau stream dekat day live yang majoritinya agak kurang di Malaysia. Tetapi tidak mengapa, beliau juga bergelar seorang streamer. Kalau macam saya tak ada niat nak stream sebab tahu diri sendiri tak ada bakat, tapi saya ada bakat dalam technician, sebagai seorang technician lah. So teruskan Glirian. Minum air dulu . Pada pendapat saya, dunia ataupun menjadi seorang streamer ni pada mulanya memang susah. Petah lagi kalau anda sudah bekerja dan sudah ada rumah tangga. So bagi saya kalau nak konsisten tu memang susah lah, sebab kalau dah bergelar status bapa dan husband ni tinggilah tanggungjawabnya. Tapi okay, izin mencelah ya. Okay. Kalau berbalik kepada penyataan Alphonsus ataupun Glirian ni tadi, beliau menyatakan bahawa agak susah sedikit apabila kita bergelar seorang bapa ataupun husband. Yes, memang betul. Tetapi menjadi seorang bapa bukanlah satu penghalang kita untuk teruskan hibur viewers kita. Contoh, tidak jauh kita lontarkan adalah Twizy for Jab, Eddie Hood, siapa lagi ya? Zuki pula. Zuki, lepas tu banyak lagi streamer yang sudah bergelar bapa orang. Ya. So kalau kamu orang nak teruskan, boleh teruskan. Jadi bapa tu bukanlah satu pahala. Ingat, kita beli beras kot. So yeah. Okay guys, welcome back kepada semua viewer. Sorry, jadi tadi ada masalah teknikal. So kali ini saya sendiri yang turun padang akan menjadi seorang producer. So jadi hari ini host anda hanyalah Bebet Chop ataupun dikenali sebagai Quivo, sebab mau tu tak boleh lari tu man. Okay, Klinsman teruskan dengan segmen anda. Alright, so untuk sekarang ni saya mau tanya lah, anak harimau dengan Glirian, okay, macam manakah kamu orang punya experience time
live stream ataupun menyimpan konten di dalam platform anda? Macam apa experience anda sepanjang masa ni lah. Ya. Saya bagi Gillian dulu. Okay. Saya. Okay. Ya. Okay. Senang cerita lah. First time saya streaming tu, saya ada promote dekat mereka lain macam Izzat, geng-geng The Rufus yang lain lah untuk support saya punya stream dekat di live. Tapi sebenarnya di live ni, dia live streaming platform yang tidak beberapa famous lah di Malaysia. Sebab kalau di Malaysia kita ada Facebook, gaming dan Twitch kan. So, first time saya stream tu memang ada viewers sebab saya pun ada supporter ataupun streamer dekat di live ada support saya. So rasanya macam bila dia host saya, rasanya macam wow gitu. Macam tak tahu macam mana nak explain, macam happy sangat lah. Macam terharu terharu sangat. Alright. Itu saja. Nice. Alright. Next kita akan pergi kepada anak harimau. Kita punya anak kecil kita. Woo! Okay. Apa soalan tadi? First apa tadi? Experience kamu dalam membuat stream dengan menyimpan konten di platform anda. Yes. Okay. Kalau dulu my first live stream masa tu dah lama. I think it was 3 years ago. Masa tu zaman Blackshot tengah up gila-gila. Ini semua Blackshot punya player, tahu tak? Kami semua player Blackshot. Okay, masa tu kalau korang kenal yang pro player masa streaming, Astro Lala Montage. Kalau YouTube dia Lala Montage. Dengan Facebook kan dulu. Ya. Yeah. Masa tu memang sangat-sangat up lah streaming. Masa tu Solos pun, saya rasa Solos Maker Daddyhood masa tu belum wujud lagi kan? Belum lagi. Belum wujud lagi ya. Masa tu memang zaman Astrolala lah, zaman Blackshot orang cakap. So masa tu saya pun mencubalah. Maklumlah kita budak kan, masih budak masa tu. Sorry producer nak tanya sesuatu kat anak harimau berapa kali tak apa lah, tak jadi. Tak apa, saya sambung balik boleh producer? Silakan. Silakan. Okay, masa tu maklumlah kita masih budak kan, banyak benda nak cuba. So saya cubalah live. Masa tu bila saya cuba, macam menarik je. Saya masih ingat lagi masa saya first live stream, sebab saya player Blackshot yang tak begitu pro. Benda ni memang banyak orang akan kena. My first live stream saya dah kena bash. Kena kutuk sebab play like a orang cakap. Macam tu. Wow. Nanti kita sensor. Editor sila sensor Ini editor dia. Okay, masa tu memang saya kena bash teruk sampai saya rasa saya dah 1 minggu saya tak live. Kemudian saya live balik lah. And then start dari situ kita belajar macam mana nak kawal live stream, handle viewers yang toxic. Sebab masa tu memang banyak sangat toxic. And then start dari Blackshot, saya beralih ke GTA 5 kalau tak silap saya. GTA 5, kemudian CSGO, and then Minecraft. So lepas tu makin berkembang orang cakap. So kalau orang cakap experience kan? Expired. Experience. Macam mana bahasa Melayu dia tadi? Pengalaman. Pengalaman. Aduh, lupa dah. Okay, kalau orang cakap pengalaman saya ada pengalaman pahit manis lah orang cakap. Tapi dari streaming ni juga saya dapat berkenalan dengan banyak YouTuber, streamer dekat Malaysia lah. So yeah. Tapi kalau untuk saya kan, yang masa saya mula streaming tu pun time saya first join group The Rufus time tahun lepas. Bila Glarian dengan Matt bawa saya
first time mula MCO yang betul-betul yang pertama. Oh, Oh. saya sensor. Tut. So time tu mau streaming tu memang susah sebab laptop sudah potato dengan saya punya internet bukan lagi potato tau mo. Internet macam zaman purba yang French pakai bukan zaman purba yang pakai batu bata tu bah. Dia tadi tu cakap yang potato yang bersih, yang KFC tu, yang basah-basah potato tu. Itulah dia tadi. Wedges. Tapi kan Mashed potato. tapi untuk saya mula main game pun saya mula dari 2017 di mana first experience saya pergi ke cyber cafe. Ya. Ya, itu pun Itu memang kalau kamu tak pergi cyber cafe, kamu bukan gamer. Oi. Kenapa saya lambat sangat pergi cyber cafe disebabkan parents saya. Parents saya bukan Asian parents yang biasa-biasa. Memang Asian parents yang kamu pergi cyber cafe, kamu jangan balik rumah. Kena tiaw. Premium. Lepas tu mereka cakap dengan saya, kat rumah sudah ada komputer bagus-bagus. Kenapa kamu tidak guna? Kenapa saya tidak guna komputer tu? Bayangkan kamu main Blackshot, main League of Legends. Frame dia macam ni. Tap. Mau tembak orang pun tidak kena. Iyalah. Lepas tu saya first dapat laptop gaming saya time 2017. Saya guna duit saya sendiri yang saya kumpul dari saya form 3 sampai form 5. Tu pun duit yang saya kumpul tu sebab saya diet. Sekarang ni sudah ada berisi sudahlah. So lepas saya dapat laptop saya tu, saya mula main game yang dulu saya tidak dapat main. Lepas tu sekarang ni saya sudah tiba di mana saya live stream Valorant. So first saya main Valorant ni memang tak ada niat untuk mau live stream apa-apa. Tapi saya sebab kalau kamu tengok live streamer yang lain kan, mereka live stream, mereka punya aim, one tap semua macam tu. Tapi kamu tengok saya punya aim macam ni. Tidak kena. Enemy depan-depan tidak kena. Guna shotgun depan enemy pun pelik, dapat tidak kena. Tapi di sana lepas tu kan saya ambil sebagai motivasi di mana saya live stream tu saya buat dia versi lucu di mana memang fail habis. So sebab kadang-kadang kan kalau kamu fikir main game terlalu serius pun kadang-kadang okay, tapi terlalu stress untuk beberapa orang, so mereka mau, sebab kalau kamu tengok orang lain main lebih bagus dari kamu kan, kamu lebih memotivasi semua macam tu. Lepas tu kadang-kadang motivasi tu pun hilang. So saya main live stream saya punya dengan aim potato saya tu untuk memberi apa? Ya, senang cerita dia dari negatif dia tukar jadi positif. Ya. Supaya mereka tahu yang mereka bukan mereka saya yang aim potato. Saya pun aim potato. Tidak kena. Potato sama dekat sini sama. Sama lah potato. Tapi kamu tahu siapa yang bukan aim potato? Matthews. Idol. Idol guys. Idol budak yang main. Producer invite next episode. Okay, sekarang ini kita telah balik kepada podcast kita. Hello semua. What's up? Alright. Okay, balik kepada podcast kita hari ini. Saya rasa saya kena lah nanti banyak komen nanti saya cakap saya ni. Kita sensor. Tanananan. Illuminati. Okay, sekarang kita masuk kepada yang seterusnya di mana kita akan berterusan dengan kita punya podcast hari ini. Okay, sebenarnya kan saya belum berfikir pasal apa-apa tapi saya akan improvise untuk keluarkan sesuatu. Okay,
apakah nasihat-nasihat anda berdua kepada special guest kita hari ini? Apakah nasihat anda kepada orang-orang yang baru mau masuk dalam genre streaming ini? Apakah advice anda kepada mereka orang? Mari kita bermula dengan anak harimau. Saya dulu Iya. Okay, kalau saya pada siapa yang baru nak mula streaming tu, tak kisahlah korang streaming ML ke, PUBG ke, orang cakap Call of Duty ke, tolong jangan hina satu sama lain. Jangan cakap, aduh dia stream ni tak best lah. Stream ni, aduh bocah lah stream ni. Jadi kita dalam komuniti gamer-gamer ni tak ada istilah game ni game bocah. Contohnya banyak orang live stream Free Fire. Kita tahu Free Fire memang banyak haters. Jadi saya harap siapa yang rasa nak stream Free Fire tapi takutlah nanti kena chop bocah kan selalu kan. Saya harap korang janganlah fikirkan benda tu. Dalam genre gaming ni tak kira korang stream game apa, asal dia tetap game, itu dinamakan game. Jangan takut dengan toksik-toksik yang di luar sana. Dan lagi satu, equipment. Tak kisahlah equipment korang semahal-mahal mana pun, kalau korang tak boleh entertain orang, korang memang masih belum lagi capai streamer tu lah. Sebab kebanyakan streamer ni, kita boleh cakap streamer ni dia entertainkan orang. Dia bukan pro player. Kalau masuk streamer ni sebenarnya dia lebih kepada entertain menghiburkan lah daripada pro player. Sebab kebanyakan pro player gamer ni diorang main untuk tournament. Kalau streamer ni diorang lebih kepada menghiburkan orang. Jadi korang tak perlu risau kalau korang macam rasa saya nak main game Valorant tapi saya tak pandai main, saya takut kena chop, tak pandai main. So tak perlu risaukan benda tu. Just keep believing in yourself. Believe yourself. Yeah. Bleep. It's not belief. Bleep. Okay, mari kita teruskan kepada kawan kita yang seterusnya, Glarian. Yeah. So, kepada orang yang nak menceburi bidang streaming ni, kalau korang rasa tak ada support ke, tak ada orang yang nak share ke, kau carilah kawan rapat kau untuk support kau. Dan kalau dah streaming tu, make sure korang konsisten. Sebab kalau dah minat tu kan, lepas tu kau fikir balik, kau nak stop sebab tak ada viewers. Tu memang perkara biasa lah. Kalau kau first time streaming tu memang tak ada viewers. Tapi kalau member kau support kau, of course kau punya stream channel tu boleh itulah mendapat banyak lagi viewers. Yes. Dia bukan setakat tu dia juga sebagai membakar semangat orang cakap. Yeah. Dan yes, itulah semangat. Dan satu lagi, equipment gaming korang pun kena upgrade. So dalam dunia streaming ni dia ada dua perbezaan, satu pro player dan satu streamer. So pro player ni dia fokus dengan scrim, training dengan team. Streamer ni dia entertain viewer dia. Tak bermaksudnya kalau dia noob, korang boleh streamer ni noob lah, aku tak nak tengok. So, dia ada perbezaan tau, pro player dengan streamer ni. Itu saja. Yes. So boleh disimpan dia dengan satu ayat di sini di mana jangan malu kalau kamu tidak pandai main, sebab saya sendiri pun tidak pandai main. Okay. Tapi macam tu juga kadang-kadang kan kamu tengok streamer yang tidak pandai main tu kan, kamu jangan pandang rendah mereka, kamu jangan cakap macam ni macam tu. Tapi kalau boleh kalau kamu nampak dia tidak pandai main macam tu, kamu komen yang benda bagus. Jangan kamu kasih bash dia macam tu. Sekurang-kurangnya positif. Ya, kena positif selalu. So mungkin tapi kalau kamu sebelah dia punya penonton,
kalau bagi saya, kalau kamu mau komen tu komen yang bagus. Kalau kamu rasa kamu ada advice bagus untuk dia, bagi saya. Lepas tu untuk yang sebelah streamer, kalau orang memberi kamu advice yang bagus, kalau boleh terima. Ya, sebab kadang-kadang memang sakit tu memang sakit untuk mau terima advice daripada orang lain, nasihat mereka. Tapi tidak salah juga kalau kamu terima kan. Ya. Mungkin kalau kamu terima, kamu akan jadi lebih bagus, kamu akan jadi lebih entertaining semua macam tu. Sebab walaupun dia tu penonton saya, kamu ni streamer, dia akan membantu kamu menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Ya. Okey. Untuk Okay, yang jadi berakhirlah podcast kita pada hari ini dan Habis ke? Aduh, nak saya lagi dah. yes masa dah cukup dah. Okey, jadi kita tutup live kita, tutup podcast kita dengan kata-kata semangat kepada streamer. Jadi daripada pihak producer ingin memberi nasihat kepada streamer, jangan mengalah, jangan berhenti, jangan putus asa. Teruskan usaha anda kerana usaha adalah tangga kejayaan kita semua. Bukan sahaja dalam bidang streaming, dalam apa-apa jua yang kalian lakukan. Dan begitu pula memandangkan situasi COVID-19 semakin menjadi-jadi di negara kita, saya harap anda semua patuhilah SOP dan kalau boleh hanya keluar bila perlu. So ini yang kita boleh simpulkan dengan hashtag kita jaga kita, Malaysia jaga kita, dan kita basmi COVID-19. Yeah. Klinsman? yes. Ya saya. Okey, Ada- terima kasih kepada penonton semua. Maaf, host kita hari ini ada masalah sedikit. So, terima kasih kepada semua penonton dan am I lagging? Shinzo Sasageyo. Sasageyo. Okey, terima kasih kepada semua penonton yang setia bersama kami dan tidak lupa juga kami ingin katakan bahawa kami sudah pun mengeluarkan sebuah short film dalam bahasa Iban yang bertajuk Ayas Nuan. Yang belum tonton, sila pergi ke Tajau Pesaka Production channel dekat YouTube dan jangan lupa tekan share pula, subscribe, like dan share. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di episod 2. Thank you for watching guys. So, yeah. Okay, dah cut. Okay.